Istinja. Ya, sebab kita anak Jawi. Soal 5. Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Aw an ta'allama wa ta'allim wa tadhakkara wa tadhkira wa nafa'a wa intifa'a wa rifada wa istifada wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dhilata 'ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Summa ahli baiti sallallahu alaihi wasallam wa jami' sahabatul kiram wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa bil khusus ila a'immatil mujtahidin wal ulama wal awliya wal ulama wa ila al-imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa bil khusus kadzalik ila pengarang kitab Idaman Penuntut pada menghuraikan yang kusud Al-Haji Abdul Ghani bin Haji Yahya rahimahullahu ta'ala. Nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihim nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim wa bi'asrarihim fi daraini amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sama-sama kita buka majlis, sama-sama kita baca dahulu Sayyidul Istighfar insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita pada malam ini untuk sama-sama kita setelah selesai menghidupkan solat fardu berjamaah, alhamdulillah, kemudian kita duduk sama-sama untuk bincangkan fardu ain kita insya-Allah. Malam ni masuk pada muka surat tajuk bab istinja lah. Buku Jawi saya muka surat 14, buku ni muka surat 5. Buku Rumi muka surat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Kata pengarang rahimahullahu taala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Istinja itu bahasa Arab. Asal maknanya melepaskan diri daripada benda yang mengganggu atau daripada geli atau merunsingkan. Maksudnya di sini ialah bercebok. Itu maksudnya bersucilah, cuci. Itu maksudnya cucilah, ni bahasa lama yang digunakan oleh pengarang, cuci kemaluan kita ni. Itu maksudnya istinja. Hukumnya wajib. Wajib ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama bincang bila wajib. Adakah lepas keluar saja daripada kubul dan juga dubur kita ni terus dia wajib dengan segera, ataupun wajib ala tarakhi, wajib lambat sikit. Yang mana sebahagian para ulama mengatakan dialah bukanlah wajib apa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bukan wajib segera. Ada yang pandangan begitu. Jadi ada yang wajib kata apa? Yang mengatakan wajib apabila takut kalau ia melebihi kawasan dubur ataupun kubur, melepasi kawasan, lalu menyebabkan jadi kawasan tersebut jadi najis habis. Jadi ada yang katakan wajib sebab demikian. Ada yang katakan wajib disebabkan kalau kita nak sembahyang ataupun nak buat amal ibadah yang lain. Ala kulli hal, benda ni orang panggil apa, khilaf daripada sudut fauri ke tarikhi je. Macam mana pun wajib dicuci. Tapi wajib cuci ni apa dia tuan-tuan, tengok dulu. Benda yang basah ke, keluar angin saja ke,
Benda yang kering macam mana, benda yang keluar angin saja macam mana hukum dia. Dia ada beberapa perincian hukum ketika mana keluar daripada sesuatu daripada kubul ataupun dubur, kan? Tengok di sini, hukumnya wajib dengan sebab kencing atau berak, atau keluar benda najis keadaannya basah. Nampak? Itu syarat tu. Ni bahasa orang panggil apa ni? Jangan nampak macam kasar. Dengan sebab kencing atau berak semuanya jangan nampak kasar pula. Itu bahasa kitab lah, nampak macam mana kan? Ini dia saya orang Kedah ni. Jadi dengan keadaannya yang basah. Baik, kalau keluar tersebut benda yang kering, keluar daripada dubur seseorang contohnya. Apa kering? Orang keluar ulat contohnya. Ulat tersebut kering. Jadi wajib ke macam mana tuan? Dia hukumnya sunat. Kalau sekiranya yang keluar tersebut angin, contohnya keluar daripada dubur kita ni, orang yang keluar angin kentut, adakah wajib kita basuh? Tidak wajib. Jadi hukumnya harus hukumnya makruh, minta maaf. Hukumnya makruh. Adapun yang wajib ni dia yang keluar yang mana melibatkan basah, cecair maksudnya. Tak cair tapi dia lembab-lembab basah macam itulah, itu hukumnya wajib. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya nak sentuh sikit tuan-tuan tentang masalah kita ni setiap hari kita buat ni, iaitu kita qada hajat, buang air kecil ni contohnya, kan? Dalam satu hadis ketika mana Nabi SAW lalu di satu kawasan tanah perkuburan, kemudian Nabi SAW mengatakan bahawasanya innahuma mu'adzabani fil qabri, kedua-dua mereka ini sedang diazab di alam kubur. Wa ma yu'adzabani fil kabir, dan kedua-dua mereka ni bukan diazabkan, bukan buat dosa besar. Amma ahaduhuma, adapun yang pertama, lam yunazzah 'anil bauli, dia tidak menyucikan air kencingnya dengan baik. Macam mana tuan-tuan? Ini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada satu kali tu, cerita sikit ni. Takdir Allah Subhanahu wa taala, satu masjid saya pergi, nak berkata-kata ada pemikiran masyarakat macam ni tuan, saya pun pelik, terkejut. Lepas keluar daripada tandas, tengok seorang pakcik ni, dia dah masuk dalam tandas. Dia pun angkatlah kain dia. Bila angkat kain dia, yang ajaib dia saya tengok, dia tak masuk, tak halakan kepada mangkuk tandas. Sebelum kita naik mangkuk tandas tu, dia ada bawah sikit kan, di situ ada lubang, dia pun buang kat situ. Allahu Akbar. Ada juga pemikiran macam ni nah. Jadi waktu tu serempak dengan dia. Saya pun tanyalah pakcik, awak tak masuk dalam mangkuk tandas aja, depan tu je, dia dah masuk dalam tandas tu dah. Ajaib sungguh, kan? Dia pun cepat-cepat tutup pintu, kan? Jadi waktu tu saya terfikir, ini kenapa ada lagi yang main-main dengan masalah ni? Kerana dalam kitab fiqh pun sebut apa? Kalau sekiranya seseorang yang kencing pada tanah yang pejal ataupun simen kita, maka air kencing tersebut akan terpercik. Maka bila mana terpercik, kena pada kain, baju, tak sah pakaian, tak sah untuk dibuat sembahyang. Dan ini pula kan, kita risau tentang yang Nabi sebut tadi ni, orang yang diazabkan dalam kubur. Contoh dalam kitab An-Nurain fi Islahid Darain, Al-Imam Habib Abdul Rahman Al-Hubayshi rahimahullahu ta'ala menyebutkan antara 4 benda orang terkena azab kubur ni, di antaranya mereka yang tidak menyucikan air kencing. Yang kedua ialah mereka yang kuat menipu, kan? Kemudian mereka yang namimah. Ini yang ketiga, yang kedua adalah hadis Nabi sebut ni. Wa ammal akharu, orang yang kena azab kubur, fan namimatu, ialah mereka yang jadi batu api ni, suka melaga-lagakan orang ni, bagi buat provokasi ni. Ini bahaya ni. Jadi ada beberapa benda dalam kitab An-Nurain fi Islah Darain, orang yang kena azab kubur ni, pertama, tak menyucikan air kencing dengan betul, kemudian menipu, skamer, termasuk semua tu. Ketiga siapa tuan-tuan? An-namimah, orang yang mengadu domba, orang yang batu api ni, suka mempelaga-lagakan, suka buat orang bergaduh, suka buat orang ni tak senang lah. Yang ketiga siapa tuan-tuan? Khianat. Khianat dengan amanah yang telah diberikan. Maka siapa yang tinggalkan 4 benda ni, kata pengarang dalam kitab An-Nurain tersebut, maka dia akan selamat daripada azab kubur. Dan orang beriman ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sebut setiap orang pada kita ni semua akan kena, orang panggil apa, himpitan kubur. Namun himpitan kubur bagi orang beriman ni seperti mana seorang ibu yang datang peluk anaknya. Jadi maksudnya rahmatlah, rahmat tak kena teruk.
Adapun orang kafir ataupun munafik yang tidak bertaubat dengan sifat munafiknya, maka dia akan kena himpit sepaling kurangnya ialah bertemu di antara dua tulang rusuk. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut, kalau setiap orang tak kena himpitan kubur ni, nescaya akan selamatnya Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ni ketika mana kewafatan hari beliau, ihtazil arsyur rahman, bergegarnya arasy Allah Subhanahu wa taala. Nabi dapat tahu kematian Sayyidina Sa'ad bin Mu'az, Nabi lari dalam keadaan tak pakai kasut, ridak Nabi ni melarat. Tu nak kita kata apa tu, apa dahsyatnya kematian beliau, sehingga diiringi oleh 70,000 para malaikat iring jenazah dia. Nabi kata kalau selamat semua, nescaya Sa'ad bin Mu'az ni pun tak akan kena himpitan kubur, tapi dikena juga dah, pak sikit je, macam pelukan seorang ibu kepada anak dia. Itu orang beriman, tuan-tuan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tuan, Nabi takbir ayat macam mana? Wa ma yu'azzabani fi kabir. Kedua-dua mereka ni diazab bukan buat dosa besar pun, tapi kerana ambil mudah terhadap benda penting, benda yang setiap hari kita buat ni. Salah satunya pada setiap hari ni qada hajat, air kencing ni. Maksud dalam kitab-kitab fiqh yang panjang pun disebut apa tuan? Cara kita nak sunat istinja ni apa dia? Sunat istinja di antaranya kita duduk, kaki kiri tersebut bagi tinggi sikit daripada kaki kanan. Sunatnya lagi tuan-tuan, kita berdehem. Orang lah malu. Takut orang sebelah cam suara dia. Allahu Ta'ala. Malu pun malu lah. Benda ni sunat. Dehem, bagi keluar lebih. Urut sikit. Kalau laki tarik daripada pangkal, tarik pergi depan. Kalau perempuan tekan sikit dekat permukaan faraj, tekan. Sambil berdehem, sambil tekan, sambil urut. Kenapa? Ini benda yang setiap hari kita buat. Nabi sebutlah tadi, wa ma yu'azzabani fi kabir. Mereka tidak diazab bukan sebab yang besar, bukan dosa besar, dosa kecil je. Tapi benda yang kecil maksudnya. Kemudian sunat lagi tuan-tuan, digalakkan lagi setelah mana kita qada hajat, apa dia? Kita renjiskan air pada depan kemaluan tu. Sekurang-kurangnya apabila kita bangun, kita berasa air menitik pada kain ke, pada seluar ke, ini air yang aku percik tadi ni. Itu nak bagi mengelakkan was-was. Dan ada orang sampai tahap diuji tuan-tuan, was-was ni dahsyat dia. Dah ambil wudu, nak sembahyang, di mana pula dia tanya? Ya, rasa macam keluar pula. Cari pula dah kain pelekat. Ambil pula kain pelekat baru. Basuh, basah pula. Sudah. Jadi kerja duk tukar kain je. Tu cara dia di antaranya nak bagi mengelakkan was-was, percikkan sikit di tempat kemaluan kita sebut untuk nak bagi mengelakkan was-was. Kalau dalam bab buang air besar ni pula, bagi orang lelaki tanda suci pada dia akan tengok dekat papan dubur tersebut, tempat keluar najis tersebut, akan rasa tempat kesat. Kalau dubur lah, dijolokkan jari sikit tu dalam, rasa kesat, itu suci. Kalau perempuan dia rasa nu'umah, rasa licin. Itu beza di antara lelaki dan juga perempuan, seperti mana yang disebutkan dalam kitab-kitab fiqh yang lain. Jadi yang wajib tuan-tuan, kalau keadaannya basah, seperti mana darah haid ke, darah istihadah ke, dan sebagainya, air kencing ke sebagainya, semua yang melibatkan basah ni, maka wajib kita basuh. Adapun yang tak basah, kering, sunat. Yang tak basah tak kering, contohnya angin sahaja, maka hukumnya, jika tak salah ingat dalam Hasyatul Masih disebut makruh. Makruh. Kalau semata-mata angin je dah. Kenapa? Kalau orang tu sirrih, rajin keluar angin, kentut, jenuh kesian kat dia. Nanti nak pergi basuh kan. Maka syarak jaga supaya orang yang diuji macam ni tidaklah teruk keadaan dia. Alat buat bercebok bersuci tersebut itu ialah air atau batu. Sudah. Atau benda yang seumpamanya daripada benda yang beku, suci. Tuan-tuan, bila pengarang sebutkan syarak, sebutkan apa ni, yang benda suci ni air ataupun batu. Soalan dia yang kita pernah guna batu, tuan-tuan? Tu dia. Batu pernah guna ke? Masa mula-mula mengaji fiqh tu, Syekh pun tanya kepada kami soalan macam ni. Pernah praktik lagi guna batu? Kita ni alhamdulillah sebab air banyak. Jawab apa? Doa lah Syekh. Saya kata balik cuba praktik. Nanti akan datang syarat-syarat nak gunakan batu. Apa dia? Apa dia syarat nak guna batu? Mesti guna batu dulu, jangan guna air. Saya kira syarat dia. Kenapa saya suruh ramai? Saya kata nanti
sekurang-kurangnya kamu dah praktikkan apa yang kamu uji fiqh ni. Dah mengaji bab istinja, bab suci ni, ambil batu. Sama ada 3 ketul batu ataupun seketul batu yang ada 3 penjuru. Tapi syarat dia jangan buang dalam mangkuk tandas masjid surau. Allah, kesian kat Tok Bilal lepas ni. Tok Bilal Tok Siap jangan buat macam tu. Kat rumah pun sama. Jangan. Jadi simpan. Basuh balik, nak simpan ke, nak buang ke, tapi jangan dalam mangkuk tandas, sudahlah. Ala kulli hal, ini benda yang kita jarang praktikkan. Seperti mana mengaji dulu, saya tanya, guru tanya, di antara bangkai yang boleh kita makan apa dia? Ikan dan juga belalang. Ikan kita pernah makan, belalang tu pernah makan belalang. Pernah, alhamdulillah, sedap. Ambil belalang gua, ulang kunyit kan, bakar, rapuh makan, kerak. Saya pun sekali pernah buat. Kalau orang tanya pernah tak? Pernah lah. Dia nak suruh makan pula, tak berani. Nak kena buat kenduri pula kan. Baik. Cuba tengok nak. Jadi orang tanya, alhamdulillah pernah buat apa yang Nabi sebut tu, alhamdulillah nak. Jadi air ataupun batu atau benda yang seumpama batu, dia pengganti batu ni dia. Contoh daripada benda yang beku, benda yang pejal, benda yang suci, benda yang kasar ni maksudnya benda yang bukan licin, dan bukan benda yang dihormati. Jadi benda yang licin, contoh apa tuan? Kita ambil plastik ni, tisu tak ada. Tisu ni sifat tuan-tuan, dia kasar tak? Kasar. Jadi sebab tu kadang-kadang orang dia rasa pelik, awaklah tandas masjid surau letak tisu. Ini tiru barat ni, barat apanya? Tisu ni dia menggantikan batu. Sifat dia sama, dia tak licin. Ini yang tak boleh ni plastik ni. Tisu boleh, sifat dia kesat. Yang tak boleh benda-benda licin. Benda-benda licin lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad lagi. Benda yang tak suci, benda yang tak dihormati itu tak boleh. Dan bukan daripada benda yang dihormati, maka tidak diluluskan benda yang cair yang disebut lah. Seperti mana air mawar dan juga cuka. Ni don't try lepas istinja nak gunakan air cuka. Lagi berdarah lagi, tak apa lagi pedih lagi ni. Tu tak menepati syarat istinja. Allah Taala. Tidaklah diluluskan, maksudnya tak boleh, tak sah. Benda yang najis seperti mana batu yang kena najis. Ada juga pandangan qil. Disebabkan dia nak praktikkan sungguh tapi batu tersebut kena najis, maka dia gunakan batu yang kena najis kemudian cuci najis pula kerana nak praktikkan juga. Maka ada pandangan sebahagian para ulama sebut membenarkan. Maka yang lain jawab tak boleh lah. Sebab jadi apa? Tak terhasil istinja. Sedangkan istinja ni maksudnya untuk kita nak menyucikan. Jadi najis dengan najis jadi geli lagi lah. Sedangkan dia sebut ni benda yang boleh menghilangkan geli kita, ataupun benda yang boleh menghilangkan kerunsingan kita. Atau tahi unta yang kering. Ini satu hadis riwayat daripada Sayyidina Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Saya tengok ni tuan, saya rujuk dalam kitab Hasyah Bajuri, Hasyah Tarmasi petang tadi ni. Kenapa ada pengarang sebut tahi unta yang kering? Apa sebab dia ke? Adakah yang buat? Rupanya ada riwayat daripada Sayyidina Ibn Mas'ud yang mana satu hari Nabi beritahu, minta kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ni cari batu. Dia pun cari belah batu. Cuma batu yang dia jumpa 2 ketul batu je. Satu lagi dia ambil apa ni? Dia ambil tahi unta yang kering. Bagi dekat Nabi SAW. Maka Nabi ambil 2 ketul batu tu saja, yang tahi unta yang kering Nabi buang. Jadi rupanya ada, bukan saya saja pengarang ni. Kalau kita lihat rujukan dia banyak daripada Hasyah Bajuri. Ni kitab-kitab Jawi kita ni masya-Allah. Dia terjemahkan bagi bahasa kaum ni, orang bahasa kita lah, bagi mudah. Tidaklah diluluskan benda yang tak boleh menanggalkan najis, seperti tanah yang hancur, alhamdulillah kita tak buat ni. Atau benda yang licin, umpama buluh ataupun kertas plastik. Dan tidak diluluskan benda yang dihormati, seperti makanan manusia, umpama roti kering yang tiada menjadi arang. Roti tuan-tuan, roti gerinia tu, kalau dia dah terbakar macam arang, maka boleh. Sebab apa? Roti tersebut tak jadi, tak nama dah sebagai makanan. Sebab tu dia kata sini. Dan umpama roti kering yang tiada menjadi arang. Kalau dah jadi arang, tak ada masalah kalau kita nak guna. Tu punya halusnya bahasa, ibarat bahasa kitab ni. Selagi mana namanya makanan, maka tak boleh kita gunakan untuk nak cuci.
Dan seperti mana makanan jin. Makanan jin pula tulang. Kan? Umpama tulang sekalipun sudah hangus. Tu dia. Tulang dah hangit dah. Terbakar dah. Hitam dah. Pun tetap tak boleh guna. Sebab bukan kita yang makan. Siapa yang makan? Jin makan. Jadi ada soalan pelik yang saya dapat di antara tuan-tuan. Ustaz, boleh tak lepas saya masak ada tulang ayam, tulang ikan tu, sisa-sisa tu saya niat bagi kat jin? Tu dia antara soalan pelik saya dapat lah. Boleh tak saya jamu jin? Saya nak jawab macam mana saya kata ni. Kalau malam tersebut jin main kata tak sedap tulang ni, tuan jin nak jawab apa? Saya tanya balik yang tu lah. Saya tak tahu nak jawab. Kalau dia main tanya jin tulang ni tak sedap, tak payah Ustaz. Jadi soalan pelik tu lah yang saya dapat. Boleh tak saya, takkan saya nak bazar Ustaz tulang, baik saya jamu jin. La ilaha illallah. Tu dia. Jadi tak semestinya nak kena jawab. Jadi kita tanya dia balik lah. Jadi bukan dikira membazir, sebab itu bukan makanan kita. Tapi ada juga yang tanya macam tu. La ilaha illallah. Baik, sekalipun sudah hangus, tiada diluluskan juga buat bercebok atau bersuci dengan dia, kerana masih jadi makanan jin. Baik, ala kulli hal, sekarang pakarang nak bawa kepada kita ni, antara air dan batu mana lebih afdal. Sekarang ni tuan-tuan pasang azam dulu. Sebelum bulan depan ataupun sebelum minggu depan, sebelum bulan ni, saya nak praktik dulu insya-Allah. Praktik menggunakan batu, supaya nanti kita mati kita tak menyesal tuan. Buka buku catatan amal, alhamdulillah aku pernah mengaji, beramal apa yang aku dengar dulu ni, alhamdulillah. Sambung. Adapun makanan binatang seperti rumput kering dan sebagainya, umpama kertas tisu, harus dibuat bercebok dengan dia. Ni tisu ni tak ada masalah. Tapi tuan-tuan, pada kelas sebelum ni kita dah cerita tentang masalah menggunakan tisu white, tisu basah ni, baby tisu ke tisu basah semua tu, wiper tisu wipe apa dia tu, tisu basah tu lah, sebut dah keluar lah. Jadi macam mana tuan? Kita sebutkan pada masalah ni, orang yang menggunakan tisu basah ni, dia alat bersuci ni apa dia tadi? Air dan batu. Maka tisu ni dia tetap masuk. Kalau air, tisu bukan air. Kalau kita perah tisu basah sekali pun dia tak keluar air kan, dan dia telah bercampur dengan bahan kimia yang ada dalam tu, wangi dan sebagainya, dan dia pula bukan jenis batu. Maka kalaulah seorang ibu, dia cuci kemaluan bayinya, kanak-kanaknya, dengan hanya berpada yang tisu basah saja, baik, kita kata boleh cuci, tapi lepas tu kena bilah balik lah, sekurang-kurangnya dengan spray. Baik, air sebut mesti warid yang mengalir, spray ke, cuci ke sebagainya, tak boleh berpada dengan tisu basah saja dalam mazhab kita. Kalau tidak sah. Sebab alat bersuci dia tisu dan juga air sahaja, bukan tisu basah. Masalah najis ni kita dah sentuhkan sebelum ni lah. Ambil perhatian tentang masalah tersebut. Kemudian sehingga tuan-tuan, kata pengarang, adapun makanan binatang seperti rumput kering, jerami ke sebagainya, dan sebagainya, umpama kertas tisu, harus dibuat bercebok dengannya. Jika tak salah ingatlah, saya pernah dengar Habib Umar bin Hafiz hafizahullah ta'ala ataupun ulama yang lain sebut, sungguh ajaib, sungguh aneh rumah-rumah orang Islam pada hari ini, kerana di dalamnya tidak diletakkan kasut untuk masuk ke dalam tandas, tidak diletakkan kain untuk menutup kepala, dan tidak diletakkan tisu untuk beramal menggantikan batu. Tu dia. Masya-Allah, masya-Allah. Memadailah bercebok, iaitu bersuci itu dengan air sahaja. Ini maksudnya apa? Kalau kita nak ambil antara dua peringkat ini tuan, yang paling rendah peringkat penyucian kita ialah semata-mata kita menggunakan air sahaja. Ini yang selalu kita nak buat. Atau dengan 3 butir batu sahaja, atau dengan 3 penjurunya sahaja, sekira-kiranya bersih dengannya, hilang ain najis. Tak semestinya 3 tuan-tuan. Maksudnya apa? Kalau 3 ni, 3 ketul batu kita calit, 1, 2, 3 pun tak cuci, maka kita tambah lagi. Tambah tu pula sunat tambah bagi ganjil. Kalau kita ambil yang keempat,
Cuci yang batu yang keempat suci. Jadi sunat kita tambah yang kelima, bagi bilangan yang ganjil. Itu tak mestinya di sini, tak semestinya 3. Tapi ghalibnya 3 ketul ni suci lah. Tarik, kalau seketul batu tu dia tarik penjurus. Itu balik praktik. Supaya kita dapat tahu macam mana dia, macam mana cerita dia. Sekiranya tidak bersih dengan 3 butir batu atau 3 penjurunya, hendaklah ditambah lagi beberapa butir hingga bersih. Macam saya sebut tadi, ambil yang ganjil. Lepas itu jadikan bilangannya ganjil. Umpama telah bersih dengan 4, tambah 1 lagi jadi 5. Kiranya ada tinggal bekas-bekas, tidaklah mengapa, sikit-sikit tak apalah. Yang penting tuan-tuan, syarat dia jangan gunakan air dulu. Kalau guna air lepas tu guna batu, tak jadi, tak dikira penggunaan batu tersebut. Dia panggil apa? Fatal fadilah, luput fadilat. Seperti mana dalam sembahyang lah. Contohnya dalam sembahyang kita baca doa iftitah. Doa iftitah ni bila kita baca bismillahirrahmanirrahim ataupun a'udzubillah, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar kabira, fatal fadilah, luput fadilat. Kerana bismillah a'udzubillah ni pasangan dia dengan bacaan surah apa ni? Surah Fatihah. Dia panggil luput fadilat. Rugilah. Kecuali kalau dia nak sebut Allahu akbar kabira, lidah dia tersebut bismillah ke, tersebut a'udzubillah ke, tak mengapalah. Dia nak sebut awal tapi terdahulu dengan lidah dia. Okey, yang afdalnya tuan-tuan, yang eloknya, yang afdalnya, maksudnya apa kalau tuan-tuan jumpa ni yang afdal dalam kitab fiqh sebagai ni, yang banyak pahala maksudnya. Jadi tuan-tuan kalau nak bagi banyak pahala apa dia? Bercebok itu mula-mula dikesat dengan kertas tisu. Calik dulu dengan tisu kita ni. Kemudian diikuti dengan air. Itu syarat dia. Tak boleh air baru tisu. Fatal fadilah, luput fadilat. Rugilah. Jika hendak pakai satu sahaja, maka dengan airlah yang lebih elok, kerana ia menghilangkan ain najis serta bekas-bekasnya sekali. Batu ni sifat tuan-tuan, dia menghilangkan athar, menghilangkan ain. Tapi untuk air dihilangkan ain dan juga athar, kesan-kesan sekali. Jadi kita hari ni praktikkan air saja. Tak apalah. Bercebok dengan batu atau seumpamanya itu mengandungi beberapa syarat. Ini ada 3 syarat. Dalam kitab Safinatun Najah ada 8 syarat. Ni 3 syarat ni pun memadai dah. Yang pertama, najis yang keluar itu masih lagi basah, fresh. Belum lagi kering lah. Jadi lepas qada hajat, sama ada kecil ataupun besar, terus ambil tisu. Tak boleh tunggu lama param dulu, tak boleh. Maka dia tak boleh gunakan batu dah. Syarat yang pertama, fresh lagi. Syarat yang kedua, tidak berpindah atau meleleh daripada kawasannya, iaitu papan punggung yang bertangkup ketika mana berdiri. Bila kita berdiri, papan punggung kita ni tertutup. Jadi bila dah meleleh lebih pada kawasan papan punggung ni, maka tak bolehlah guna batu. Jadi selagi mana kita duduk dalam keadaan bertinggung, terus cepat-cepat ambil tisu, calik. Jangan buang dalam mangkuk tandas sudah. Atau daripada kawasan kepala zakarnya, selagi mana dia tak meleleh pada kepala zakar turun ke bawah, selagi itulah boleh kita gunakan tisu ataupun batu. Yang ketiga, syarat yang ketiga, tidak kena najis lain pada tempat najis. Yang ada itu demikian jua cecair yang lain sekalipun suci. Maksudnya apa? Najis yang keluar tak kena pula najis yang lain. Kalau sekiranya bercampur di antara najis depan dengan najis belakang, tak bercampur dah, kena dah dua-dua ni tuan-tuan, maka tak boleh guna batu dah maksudnya. Itu cerita dia. Ataupun tak boleh campur dengan cecair yang lain sekalipun suci. Apa dia? Contoh dengan air lah. Kita guna batu sebut basah pula, maka tak boleh kita nak gunakan lagi batu. Fatal fadilah, luput fadilat, luput tisu tadi tu. Dengan syarat dia belum kering, kita gunakan terus tisu tadi tu. Baik, kalau sekiranya tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau kita menggunakan batu, nak cuci yang mana dulu tuan? Hubul ke dubur dulu? Belakang ke depan dulu? Kalau nak gunakan batu, depan ke belakang dulu? Belakang. Ni ada khilaf ni. Ni depan.
Yang mana tuan? Kalau tuan-tuan gunakan batu, maka cuci yang belakang dulu, dubur dulu. Itu apa disebutkan dalam kitab fiqh ta'lim itu, supaya apa, sebab biasanya yang belakang banyak, dicuci yang belakang dulu lah. Itu kalau daripada sudut praktikalnya. Jika tiada syarat-syarat ini, tertentulah bercebok itu dengan air, tidaklah boleh dengan batu atau seumpama lagi. Kalau dah semua syarat ni tak dipati, maka tak boleh guna batu lah, terus menggunakan air saja. Ala kulli hal tuan-tuan, tajuk istinja ni tajuk yang kita nampak simple, tapi seperti mana kita sebutkan awal tadi, ia berkaitan masalah harian kita ni, yang ramai yang buat lebih kurang je kan. Dia tak berdehem sunat dan semua tu, dia tak urut, dia bergantung lah. Ada orang tanya, ustaz, macam mana kalau dia ni dia kalau kencing duduk, maka menyebabkan dia tak suci, dia tak keluar habis, dia kena berdiri sekejap. Jadi adakah kencing berdiri ni akan kena laknat? Sudah dapat soalan tu pula. Dia pergi kot tu. dia nak tanya boleh ke tak, dia kena laknat ke ustaz kencing berdiri ni? Ada satu asar riwayat mengatakan bahawasanya Nabi SAW pernah sekali kencing berdiri. Itu sebagai nak menunjukkan harus kepada para sahabat, kencing berdiri ni bukan hukumnya berdosa besar, bukan berdosa. Tapi ada orang macam tu, bila mana kencing duduk, dia tak keluar habis, dia kena berdiri dulu baru duduk balik. Ala kulli hal, kita sendiri kita tahulah keadaan diri kita ni macam mana. Tu cerita berkenaan dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tentang najis ni lah. Jadi kalau kita lihat tuan-tuan, budak-budak kecil ni pun macam tu juga. Budak-budak kecil ni biasanya dia tak duduk lah atas mangkuk tu, dia tak tahan, dia duduk atas kencing dekat bawah, dekat simen tadi tu. Budak tak apalah, ni yang kita heran ni orang tua-tua ni, yang pergi kencing dekat simen buat apa, padahal pihak surau masjid dah sedia dah mangkuk tandas ni. Ini masih lagi bermain-main dengan masalah apa, tidak menyucikan air kencing. Saya insya-Allah disambung lagi ni. Ada buang air. Barang siapa buang air, sama ada buang air besar atau kecil, di tempat yang tiada tandas, seperti di tengah lapang padang, tengah padang lah, atau dalam semut, haram menghadap kiblat atau membelakangkannya. Atau dinding tetapi jarak antaranya dengan dinding itu lebih daripada 3 hasta, atau dekat tetapi dinding itu rendah tetapi tidak sampai 2/3 hasta. Baik, kalau kita ni duduk di tanah lapang, haram menghadap arah kiblat ataupun haram membelakangkan arah kiblat, haram. Sebab apa? Ada larangan daripada hadis Nabi SAW. Adapun tandas kita di masjid surau ni tuan-tuan, berapa dinding ni, berapa? Lebih dari 3 hasta, lebih. Maka kalau menghadap arah kiblat macam mana? Sini kalau dia kata di sini dekat tetapi dinding itu rendah, tak sampai 2-3 hasta, baru haram. Ada satu masjid tu, saya cerita tajuk ni, dia kata, ustaz boleh tak tahun depan, bulan depan ustaz cerita dia minta ustaz tolong tegur saya rezeki masjid. Pasal apa? Pasal masjid kami ni tandas dia menghadap kiblat. Ustaz dah sebut tadi haram. Tu dia ada kod yang tu sikit je. Dia tak kod habis. Betul tak ustaz haram? Saya tanya haji, nak tanya hukum ke nak tanya yang afdal? Kalau tuan-tuan sekarang ni di rumah kita, di tandas sekarang ni tinggilah lebih 2-3 hasta. Dia haram kalau dinding tersebut kurang daripada 2-3 hasta. 1 hasta, 2 hasta, sikit lagi dia kurang. Kalau menghadap arah kiblat barunya haram. Sekarang ni tinggi kan, surau masjid kita tandas ni tinggi. Maka ustaz, bukankah haram kan ustaz? Tu dia cara jawapan. Sebenarnya haji nak tanya hukum ke nak tanya ya afdal? Kalau hukum, sikit dah tandas kita lebih daripada 2-3 hasta, dinding sebut tinggi, maka kalau menghadap ke arah kiblat ataupun membelakangkan kiblat, tak jadi hukum haram. Cuma kalau kata nak afdal, ialah jangan menghadap ataupun jangan membelakangkan kiblat. Jadi hukum-hukum afdal lain pula, afdal dalam bab tasawuf ataupun dalam bab akhlak. Jadi ramai yang sudah tertukar dalam bab macam ni. Contohlah fiqh ni tuan-tuan, dia tak bincang soal geli-geli ni.
Dia bincang hukum. Kalau sekiranya lipas jatuh dalam gulai, kita bincang sunni kan, lipas tu ataupun cicak, sudah jatuh dalam gulai, kemudian dia pun keluar balik daripada periuk, gulai itu sah tak tuan-tuan makan? Selagi dia hidup lah contoh, lipas tu hidup, jatuh keluar balik, gulai tadi boleh makan tak? Kita pun nampak Allah, periuk ni cicak jatuh ataupun lipas jatuh, hukum macam mana tuan-tuan? Hukum boleh, cuma sanggup ke tak lah kita ni. Fiqh tak bincang geli-geli kita ni, tak bincang perasaan kita, dia bincang hukum, boleh ke tak boleh. Tu masalahnya juga tadi. Masalah ni juga hukum menghadap ke arah kiblat sedangkan dinding dah lebih daripada 3 hasta, maka hukumnya tak jadi masalah. Tapi segi afdalnya apa dia? Kalau boleh janganlah menghadap ke arah kiblat ataupun membelakangkan arah kiblat. Mula-mula main marah. Main marah, ustaz kena cerita amanah ustaz ni. Dah cerita bab fiqh, kena tegur zakir masjid ni. Tu dia. Debuh kita kau pam. Macam-macam soalan kita dapat. Allah kulihat tak apalah, dimaafkan. Adapun kalau ada dinding tingginya lebih daripada 2/3 hasta, dan kedudukannya dengan dinding tidak lebih daripada 3 hasta, atau dalam tempat yang memang disediakan untuk buang air besar, tandas kita sekarang ni, tidaklah haram menghadap kiblat ataupun membelakangkannya. Alhamdulillah, jelas nah. Sunat masuk tandas dengan kaki kiri. Ada keadaan tuan-tuan, semua tempat ni kaedah tuan-tuan, nak masuk kaki kanan ni benda yang kita nak muliakan, min babil karam. Nak masuk rumah, nak masuk pejabat, nak masuk masjid, benda yang kita nak muliakan masuk kanan. Benda yang mana menyebabkan yang kurang, apa dia tuan-tuan? Kurang, maka mula dengan langkah kaki kiri. Masuk tandas, masuk pasar, apa yang kurang tuan? Pergi market, pergi pasar, apa yang kurang? Duit kita kurang, maka mula dengan mana kan? Mula dengan kaki kiri. Orang tanya pula, ustaz macam mana kalau kami beli dekat Shopee, Lazada? Langkah bila kaki kiri, langkah sangat. Ada juga soalan macam tu. Tapi baca doa. Sahabat tuan, apa masuk pasar ni, para ulama ni ajaib sungguh. Antara hadis sahih yang mana pahalanya besar, di antaranya sembahyang sunat tasbih, doa, baca doa masuk pasar ataupun pergi market. Ada sebagai ulama bila sampai di tempat tanya, pasar kat mana pasar? Habib, Syekh, kalau nak beli barang kami boleh beli tak? Nak lalu ya, lalu depan pasar tu nak baca doa masuk pasar. Kenapa Nabi sebut siapa yang baca doa masuk pasar, apa dia? 1,000,000 pahala, 1,000,000 dosa diampunkan, 1,000,000 darjat diangkatkan Allah. Besar pahala dia. Kata para ulama yang masuk pasar ke online ke semua ni, sekalipun online lah, tak baca doa masuk pasar tu yang jadi lama tu, berantu tambah-tambah kedai RM2 sekupang tu, Allah lagi lama. InsyaAllah la ilaha illallah. Azanullah habis ni InsyaAllah kat lain tu dia habis masalah.
Tuan-tuan, saya minta izin nak sambung sikit lagi, insya-Allah. Jadi kita sebut tadi kaedah, tuan-tuan, kaedah langkah kaki kanan ni untuk babul karam, untuk benda yang kita nak muliakan. Kaedah langkah kaki kiri, benda yang naqas, benda yang kurang. Kita masuk tandas, kemudian pergi pasar, itu langkah kaki kiri. Kecuali satu lagi kat Malaysia ni, driver kereta. Itu tak boleh nak langkah kaki kanan. Tidak. Dia mesti langkah masuk kereta kaki kiri jugalah. Driver kereta kan steering duduk belah kanan. Jadi kalau langkah kiri kanan juga pakai dua tangan. Saya nak cara sikit kan. Kiri sambil membaca dekat pintunya doa masuk tandas, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Artinya, ya Allah, aku berlindung denganmu daripada syaitan jantan dan juga syaitan betina. Saya baca dalam kitab Bahrul Mazin. Syekh Idris Al-Marbrawi rahimahullahu taala ada huraikan perkataan khubus, ada huraikan perkataan khaba'is. Cantik sungguh huraian ni, tuan-tuan. Apa Allah maksud khaba'is ni, tuan-tuan? Yang pertama kita tengok dulu khaba'is yang belakang ni, yang dikatakan syaitan betina ni dia. Khaba'is ni ambil yang belakang dulu, iaitu kata Syekh Idris Al-Marbrawi dalam kitabnya Bahrul Mazin. Khaba'is di sini maksudnya ada kejahatan, kemudian kufur dan juga maksiat. Tiga di situ. Seakan-akan kita minta lindung, ya Allah, aku minta lindung daripada aku buat jahat daripada ni. Aku minta lindung, ya Allah, daripada aku jatuh kufur, ya Allah, dalam ni. Ya Allah, aku minta lindung, ya Allah, daripada aku buat maksiat setelah mana, dalam ni ataupun setelah aku keluar daripada tandas ni. Sebab tempat-tempat yang tak elok ni, dia boleh mempengaruhi kita ni. Sebab tu masuk tandas jangan lama. Ada orang dia masuk tandas yang tu, dia dapat idea macam-macam. Nak buat dekor ni, Allah, jangan lama, sekejap je. Ni yang pertama maksudnya al-khaba'is. Masuk khubus pula, beliau nakalkan daripada pandangan Ibn Arabi. Ibn Arabi mengatakan khubus ni, dalam ni terjemah syaitan jantan. Dia ada 4 benda yang kita minta lindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana kita masuk tandas. Yang pertama, kata Ibn Arabi, yang pertama, wahai Allah, aku minta lindung daripada perkataan yang tak elok, ya Allah, daripada maki hamun ataupun ngumpat nista dan sebagainya. Satu. Yang kedua, ya Allah, aku minta lindung daripada i'tiqad yang tak betul, i'tiqad yang tidak betul, dan segala i'tiqad pegangan-pegangan yang menyimpang daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Yang ketiga, khubus ni kata Ibn Arabi, ya Allah, aku berlindung, ya Allah, daripada makanan ataupun minuman yang haram. Tahu tu sekalian. Yang keempat, yang ketiga tadi minta lindung daripada makanan yang haram, dan yang ketiga makanan yang haram, yang keempat minta lindung daripada minuman yang syubhat dan juga haram lah. Itu ada tiga tafsiran bagi khaba'is. Minta lindung daripada kufur,
minta lindung daripada kejahatan, minta lindung daripada maksiat. Manakala tafsiran bagi khubus ada 4. Minta lindung daripada cakap minta elok, mengumpat dan sebagainya, minta lindung daripada i'tiqad yang menyimpang, minta lindung daripada makanan yang haram, minta lindung daripada benda-benda minuman pakaian yang syubhat. Itu tuan-tuan baru doa masuk tandas. Al-Habib Tahir dan juga Habib Hussein dijaga oleh makciknya ketika mereka berusia 5 tahun. Diajarkan oleh makcik tuan-tuan, orang zaman jaga adab semua masuk tandas ni. Mereka sebut makcik ni jaga, ya Tahir ya Abdullah, kan? Tahir dengan Abdullah ni, mereka ni waktu tu berusia 5 tahun. Ya Tahir ya Abdullah, law dakhaltuma al-khala bil adab la kharajtuma bidunil ilm. Wahai Tahir, wahai Abdullah, kalau kamu masuk tandas ini dengan adab, iaitu adab-adab yang telah disarankan oleh Nabi kita Muhammad SAW, la kharajtuma binuril alim, nescaya kamu keluar tandas pun dengan membawa cahaya ilmu. Subhanallah. Pentingnya adab ketika mana nak masuk tandas ke sebagainya. Ini baru adab masuk tandas tuan-tuan. Ini nampak kan? Umur 5 tahun mereka diajar oleh makcik mereka ni adab-adab. Sebab tu dalam Islam tarbiyah ni, adab ni ditekankan masa kecil lagi, kan? Jadi bila orang dah meningkat umur dewasa, dia kurang orang suruh study, belajar tarbiyah kurang dah. Dulu peringat abang kakak ambil uduk semayang awal waktu, maghrib tutup TV, balik sebelum maghrib, tu tarbiyah, tu adab. Zaman sekarang dah kurang dah, kan? Maghrib tengok TV, maghrib juga balik main dan sebagainya, kurang dah adab bab ni, kan? Allah Subhanahu wa ta'ala alam. Ni baru salah masuk adab masuk tandas. Adab keluar tandas tak habis lagi. Sambung pada bulan hadapan. Cuma bulan depan ni mungkin tidak ada lah, sebab bulan 9 ni minggu kedua saya akan ke Palestin. Jadi minta doa insya-Allah semoga semua selamat, semua nak ziarah, dan adalah nak bagi sedikit beberapa bantuan ke sana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala permudahkan, dan minta doa lah semua dia permudahkan, selamat semua. Dan saya minta maaf banyak-banyak salah silap, terkasar bahasa, pada sekiranya ada terkasar bahasa dengan tuan-tuan puan semua insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya awlina awlin wa ya akhirul akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya arhamul masakin wa ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.